InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan bersama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat berjumpa pada malam ini. Yang berbahagia pada Ustaz Rasid selamat undangan kita pada malam ini sempena sambutan Isra Mi'raj. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi mungkin sebelum ni kita dah banyak dengar tentang kupasan-kupasan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sebagaimana diwar-warkan dalam WhatsApp jemputan tadi, bahawa hari ini dia lain daripada yang lain. Selamat Syekh. Jadi hari ini kita buka peluang kepada tuan-tuan untuk soal jawab. Kita buka lebih kurang 15 minit untuk sesi soal jawab sebelum Ustaz berhenti. Jadi sebelum itu Ustaz akan berkongsi dengan kita lebih kurang 15 minit. Boleh tanya apa saja, bukannya pasal Isra Mi'raj je, apa saja minta tanya, Ustaz jawab. Jadi untuk tidak membuang masa, majlis dengan segala hormat yang persilakan Al-Fadhil Ustaz Rashid untuk bersama-sama kita. Silakan. Sini boleh duduk. Masuk TV. Dengan sebelah kapal itu. Sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada sama-sama pada hari ini, walaupun agak tak ada sebab pada pukul 3 tadi kan juga 11 program kawan ibu pengusaha. Rasanya dalam seminggu ni nak tahu dapat tanya tadi macam mana suasana pencet. Dia amat melepihkan. Pencet relax tapi insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran
sallallahu alaihi wasallam aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, melainkan kamu ada hubungan dengan Allah dan ada hubungan sesama manusia. Maknanya bahawa manusia ini akan hina, dan kehinaan itu berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah dan dengan manusia. Sebab itu jika kita melihat Isra dan Mi'raj, dia memperlihatkan hakikat itu, hakikat mereka yang mulia. Dan mereka yang mulia ini ialah mereka yang ada hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia dengan cara yang baik. Dan mereka yang hina ialah mereka yang tidak ada hubungan dengan Allah, ataupun mungkin ada hubungan dengan Allah tapi tak ada hubungan yang baik dengan manusia. Dan ini dipaparkan dengan begitu luas dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa besar yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Isra dan Mi'raj ini terlalu sukar untuk saya nak cerita semua. Sebab malam-malam ada orang dah dengar cerita saya. Sebahagian besar pun. Sebenarnya dan ceramah malam semalam tu dan ceramah yang paling sukar yang saya ada. Sebab orang datang tu nak dengar ucapan ceramah Ustaz Tuan. Dia datang Ustaz Rashid tu. Orang datang daripada jauh tu. Jadi nak buat macam mana? Itu yang dalam status Facebook saya beritahu. Dalam hidup ni kadang-kadang ISP lebih besar, lebih bermakna daripada saya yang hidup. Tapi dia kena ada bunga juga lah. Dia kena ada bunga yang tebal juga lah. So dengan Isra dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa besar yang berlaku pada tahun 621 Masihi, 27 Rejab 1 tahun sebelum Hijrah. Satu peristiwa yang disebut juga sebagai salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan ini sangat penting kerana apabila kita bincang soal mukjizat, pastinya perkara yang berlaku itu di luar pemikiran biasa. Kena ada dalam kepala lah. Sebab itu pada orang yang tak faham hakikat itu, dia tak boleh terima. Orang kafir murid dan sebagainya. Peristiwa ini berlaku dalam pada tahun 621 Masihi, tahun yang dicatat oleh sejarawan sebagai tahun duka cita. Kerana pada tahun ini dua orang yang penting dalam hidup baginda meninggal dunia. Sayyidatina Khadijah, isterinya yang begitu banyak berkorban untuk perjuangan Islam, dan juga bapa Abu Talib, walaupun bukan Islam tetapi masih lagi memberikan sokongan dan dukungan kepada perjuangan Rasulullah. Iaitu yang mana sebut tu dalam usaha dakwah kita. Kalaupun mungkin kita tak bolehkan jadi seorang itu sebagai Abu Bakar, dia jadi Abu Talib pun sudah baik. Jangan jadi Abu Lahab. Proses dalam konteks ini kan. Maknanya ada orang ni dia tak nak terbatas, tapi rupanya dia memberikan dukungan dalam itu. Jadi ini saya penting. Sebab penerimaan itu berbeza sebenarnya. Dan Abu Talib ini di antara bapa saudara baginda yang banyak memberikan semangat. Sebab itu ada setengah-setengah riwayat yang kadang-kadang mungkin orang dikaitkan yang menyatakan bahawa Abu Talib di antara orang yang mendapat seksaan yang paling ringan. Kerana dia ada simpati, minta air hidang, dia ada timbul kontroversi. Sekarang ni nak ceramah, dia orang kena refer terus hadis ni sahih tak sahih.
Peristiwa Isra dan Mi'raj ini dia berlaku dalam satu perjalanan yang begitu panjang. Jauh perjalanan itu ialah 1350 km. Kalau dalam bentuk yang biasa mungkin memakan masa 4, 5 ataupun 6 bulan. Kalau kita naik unta yang agak standard pada masa itu. Kalau naik kuda cepat sikit lah. Sebab kuda pada masa itu disebabkan mustis dan sekarang. Kalau unta tu maknanya baru orang cakap saya tu. Peristiwa ini merupakan satu perkara yang jelas dinyatakan dalam Al-Quran dan tidak perlu ditekankan dari sudut kesahihan, kerana Allah SWT berfirman dalam ayat yang memang selalu dibaca dalam masa Isra dan Mi'raj ini ialah qala ta'ala subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiun basir. Maha suci Allah yang menjalan malamkan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis alladzi barakna hawlahu, yang kami berkati di sekelilingnya, liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini memperlihatkan secara ringkas peristiwa Isra dan Mi'raj. Baginda sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah pada Masjidil Haram. Tujuan Isra dan Mi'raj ini Allah sebut linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sebab itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, Allah nak tunjuk. Dan kita kena ingat bahawa tanda-tanda kebesaran Allah ini sebenarnya untuk kita mengambil pengajaran dan aktif. Ini pentinglah. Sebab itu kalau kita dengar cara biasa je, dia akan dapat biasalah. Kalau kita dengar dengan jiwa raga, mungkin kita akan dapat benda yang halus-halus. Kalau kita dengar dengan raga, kita dapat benda yang kasar-kasar. Bawa raga. Sebab ini detail, jiwa raga. Sebab itu kalau orang datang dengan jiwa raga, dia akan dapat mungkin perkara-perkara yang halus-halus. Masa kita mengajar lah, budak datang ke kelas kita, dia bukan dengan jiwa raga, dengan raga ni saja. Itu yang tak banyak tak masuk. Dia bawa raga dia tadi, jiwa dia mungkin berada di tempat lain. Sebab dia orang belajar ni maknanya dia bukan nak belajar sangat. Dia kalau murid itu, dia orang yang berkehendakkan ilmu dan kebenaran. Istilah dalam bahasa Melayu dia ada makna. Pada malam ni insyaAllah kita bincang reka-reka je lah. Kalau lepas tengah kita berhenti lah. Lepas tengah baca dia juga sebab besok nak pergi insyaAllah 4 hari. Kena kursus haji juga. Rasa pencing, rasa malas nak pergi kursus. Kami sampai Ahad TOT. Kita tak apa namanya, tapi tak boleh ceramah untuk orang lain dapat sikit. Okey, peristiwa ni sebenarnya dia mengisyaratkan nak jadi orang yang baik, nak jadi orang yang benar-benar berkualiti, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan manusia yang disucikan jiwa. Sebab Allah hanya sudi untuk bertemu dengan manusia yang benar-benar suci. Allah hanya bersedia untuk menerima manusia yang benar-benar suci. Sebab itu kita ni kalau berdosa akan diseksa untuk membersihkan supaya kita suci. Itu konsep dia. Sebab itu kalau kita saya baca satu kitab, kita ni sebenarnya di antara yang membersihkan jiwa kita, di antaranya ialah sakit yang kita alami. Itu
salah satu. Kadang-kadang musibah yang kita terima itu juga mungkin nak menyucikan jiwa kita. Kalau dekat dengan kalau orang dah mati, misalnya seksaan dalam kubur tu salah satu proses penyucian. Lepas tu dia kata kita juga disucikan ketika goncangan berhadapan dengan kiamat. Itu juga satu proses penyucian. Maknanya dia punya destiny kita untuk bertemu dengan Allah itu adalah satu proses penyucian dalam bentuk yang demikian. Sebab itu baginda disucikan jiwa baginda dengan isyarat dada baginda dibelah. Dan ini merupakan satu proses pembelahan biasalah. Sebelum ini saya rasa baginda telah dibedah dada ketika umur 7 tahun ataupun masa kanak-kanak. Lepas tu diberitakan juga baginda pernah dibelah dadanya ketika sebelum menerima wahyu. Dan ada beberapa serial lah. Kalau nak refer ada beberapa buku tentang itu. Dan dia termasuk juga ketika baginda ingin di-Isra' dan di-Mi'rajkan. Dan untuk membersihkannya dengan dibasuh dengan air Zam-Zam. Sebab itu air Zam-Zam ni di antara air yang paling tinggi kualiti di dunia. Dan dibuang unsur-unsur yang buruk, sampah sarap sebagai contoh, dibuang unsur-unsur mungkin yalah Nabi takkan ada unsur tersebut, tapi nak bersihkan daripada berbagai bentuk yang buruk, kekufuran, kemunafikan dan kejahilan. Sebab itu baginda tidak ada satu juzuk yang ada nilai-nilai kekufuran. Kufur ni bukan makna kafir, tapi mungkin tidak bersyukur pun kufur. Bila disebut kufur ni tak semestinya orang tu kafir. Tak bersyukur pun dia, maknanya melambangkan kekufuran. Nabi bersyukur. Sebab itu Nabi bersyukur. Tanda Nabi bersyukur inilah sembahyang sunat hingga bengkak kaki. Sedangkan Nabi dah dijamin masuk syurga. Kan saya Aisyah tanya, kenapa sampai begini? Kalau kita rasa ni dah jamin masuk syurga, tak sembahyang rasa dah jamin masuk syurga. Itu hakikat dan amat ni tanda bersyukur sampai tahap begitu. Sembahyang sunat hingga bengkak kaki. Maknanya lepas tu baginda ni memang confirm tak ada unsur-unsur kemunafikan, tak ada unsur munafik, dan tak ada unsur kejahilan. Sebab ini di antara perkara yang dianggap memberikan kesan kepada watak manusia. Dan dada baginda itu, hati baginda itu dipasak dengan unsur-unsur yang penting, iaitu unsur iman. Dikukuhkan keimanan, kemudian dimasukkan ilmu, kemudian disuburkan hikmah dan kebijaksanaan. Sebab itu dalam hidup kita ni, ini unsur yang membezakan seseorang itu dengan seorang yang lain. Unsur iman dia, lepas tu unsur ilmu, lepas tu unsur kebijaksanaan. Tak heran sangatlah apa beza ilmu dengan hikmah tu. Tapi yang confirmnya ejaan dia berbeza. Ilmu dan hikmah. Orang berilmu mungkin ialah, sebab itu boleh beza pula apa beza maklumat dengan ilmu. Ini banyak perbincangan. Maklumat dengan ilmu tu beza. Orang yang berilmu mesti bermaklumat. Orang bermaklumat tak semesti berilmu. Sebab itu kita tak kata komputer tu ulama besar, walaupun maklumat dalam komputer jauh lebih banyak daripada kita. Sebab maklumat yang ada dalam komputer itu tak memberikan makna kepada jiwa komputer itu. Sebab itu kalau kita sebut saya cinta padamu, komputer tak senyum, dia tak ada jiwa. Sebab itu kita tak kata orientalis barat itu ulama besar, walaupun ada di kalangan mereka yang mungkin hafal Quran. Sebab mereka hanya bermaklumat tentang Islam, tidak berilmu. Sebab itu mereka tidak Islam. Sebab itu kalau ikut Naqim al-Atas, berilmu ni ialah dia mesti ada maklumat yang benar dan memberikan kesan kepada diri dia. Itu maksudnya. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam dibina dengan nilai-nilai yang semikian itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu perjalanan yang cukup. Perjalanan tersebut juga memperihalkan tentang beberapa kepentingan yang berkaitan dengan kehidupan seorang Muslim yang baik. Yang pertama sekali, kepentingan jihad dalam kehidupan Muslim.
Sebab itu kelompok yang pertama yang ditemui oleh baginda di antara yang awal-awal itu ialah kelompok yang menuai hasil tuaian. Biasalah tuaian yang agak luar biasa. Dia tuai di belakang, di depan masak, pergi ke belakang, depan masak dan sebagainya. Cukup istimewa. Itulah balasan yang tidak putus-putus bagi mereka yang berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Balasan jihad ini cukup besar. Sebab kalau jihad ini tidak dilaksanakan, umat Islam akan menjadi lemah. Umat Islam akan menjadi lemah. Banyaklah tanda kelemahan. Dunia sekarang kita berhadapan dengan kebanjiran dan ketidakpedulian dunia kepada Rohingya Muslim. Dan kita kena ingat juga sejarah Rohingya. Kalau kita belajar SPM dulu pun kan isu Arakan tu sudah menjadi isu. Di kawasan Arakan tu dia bukan isu baru sebenarnya. Cuma sekarang ni dia meletus dalam bentuknya yang agak besar dan maklumat tu kita sampai sebab melalui media sosial. Kesan teknologi itu menyebabkan kita tahu. Dulu dia orang dah kena lanyak dah. Tapi nak tunjukkan bahawa semangat jihad ini penting. Sebab itu orang tak takut sangat pada OIC. Sebab OIC tak berjihad sangat. Macam nama dia lah OIC. Oh dia main je OIC. Oh lambat tindak tindak. Dia orang tak buat resolusi pun nak mempertahankan sahabat Rohingya dalam bentuk yang demikian. Ini penting. Sebab jihad ni sebenarnya akan memberikan kekuatan kepada umat Islam. Jihad yang banyak sifat dia. Mungkin ada jihad ilmu, ada jihad ekonomi, ada jihad yang betul-betul kita dalam erti kata mengangkat senjata sebagaimana sahabat-sahabat kita di selatan Thailand, di selatan Filipina. Itu dia tu jihad berdarah tuan yang diiktiraf oleh Profesor Ismail Faruqi sebagai sejarah perjuangan jihad berdarah yang terpanjang dalam sejarah dunia. Dia pecah rekod tu kan. Sejak daripada zaman berjalan sampai sekarang dia orang berjihad. Selatan Thailand tak lama ni dekat Ramadan mesti ada pembunuhan. Biasanya memang ada dalam bentuk yang bukan. Maknanya jihad sampai tahap begitu. Ya selalu saya sebut juga, kalau kita tak berjihad, kita berehat ataupun buat jahat. Tiga je. Berjihad, berehat, buat jahat. Mudah nak ingat. Kalau tak berjihad, kita berehat, relax. Taklah buat. Kalau tidak buat jahat, pilihlah tiga. Satu di antara tiga. Jihad yang luas lah. Kita belajar sungguh-sungguh berjihad. Kita bertugas untuk mengangkat martabat umat Islam dalam pelbagai aspek. Sebagai daripada jihad. Jangan nampak jihad ni bawa panjang saja. Tapi nak tinggal bawa begitu. Maknanya dia kita nak mengangkat martabat, dan itu sebagai daripada jihad. Jihad ilmu sebagai contoh. Bagaimana kita nak mengangkat martabat umat Islam supaya umat Islam ni dapat merampas kembali keunggulan keilmuan yang telah dicapai oleh umat Islam dahulu. Kalau kita dulu menguasai pelbagai aspek ekonomi sebagai contoh, menguasai pelbagai disiplin ilmu, matematik sebagai contoh, kita tak boleh lari daripada sumbangan Al-Khawarizmi yang mengasaskan ilmu algebra yang digunakan sampai sekarang. Kalau dalam bidang kimia, kita bertemu dengan Jabir bin Hayat yang merupakan disebut sebagai bapa kimia moden yang memperkenalkan kaedah uji kaji saintifik yang awal. Dalam bidang perubatan, kita disumbangkan oleh sarjana-sarjana yang hebat. Ibn Sina sebagai contoh yang menghasilkan karya yang tidak sedikit dalam bidang perubatan yang jadi reference ratusan tahun dalam bidang tersebut di seluruh dunia. Maknanya kalau dalam bidang matematik, kalau dalam bidang geografi, kita bertemu dengan Al-Idrisi. Al-Idrisi ini di antara orang yang awal yang melakar peta dunia. Melakar peta dunia sampai tahap itu. Maknanya itu dia orang bertindak ni berdasar pada jihad ilmu. Dia orang buat sesuatu bukan kerana biasa-biasa saja. Ibn Sina tidak mungkin kalau dia menulis saja-saja
sampai ke tahap dia boleh menulis 446 buah buku. Dia tulis bukan nak dapat royalty tuan. Orang zaman sekarang nak dapat royalty. So kalau kita menulis nak dapat royalty, sila-sila royalty tak dapat. Tapi kalau kita tulis dengan hati, insya-Allah royalty dapat. Boleh. Boleh tu. Itu ada kursus lain pula. Seterusnya, Isra' dan Mi'raj ini dia memprihatin mengangkat satu ikon penting, iaitu Masyidah. Masyidah ni sebenarnya dia sebagai satu gambaran betapa Islam tidak melakukan apa jua diskriminasi gender. Itu konsep penting. Islam ni tidak menindas berdasarkan pada gender. Sebab itu diangkat orang perempuan, wanita yang hebat, iaitu Masyidah. Dan Masyidah ni dia punya kehebatan dia bukan hanya taat kepada Allah, tetapi dia berani menentang kezaliman yang dilakukan oleh Firaun. Tuan-tuan, ramai orang boleh buat baik tuan-tuan, tapi tak ramai orang sanggup menentang kemungkaran. Dan Masyidah buat macam tu. Dia lawan tu bukan orang biasa tuan-tuan, Firaun. Firaun ni Masya Allah, syaitan pemenggiling kepala, jahat Firaun. Sebab syaitan tak mengaku Tuhan, Firaun mengaku Tuhan. Sejarahnya begitu. Dan orang macam tu yang dilawan. Orang yang macam tu yang dilawan oleh Masyidah dengan keimanan yang ada. Satu, saya rasa satu yang cukup hebat untuk yang sebenarnya. Sebab itu dalam tradisi Islam pun kita mengangkat martabat wanita itu setahap yang wajar. Sebab itu kita mengangkat wanita itu setahap yang ada, yang sepatutnya ada pada wanita. Walaupun kita tidaklah mencanangkan yang kita ni sebagai emansipasi wanita, tetapi esens daripada Islam itu memang kita mempertahankan wanita. Seterusnya, Isra' Mi'raj memperihalkan tentang beberapa masalah utama umat Islam akhir zaman. Memperihalkan tentang beberapa masalah utama umat Islam akhir zaman. Di antaranya digambarkan satu kelompok manusia yang mengetuk kepalanya ke batu, menghantuk kepalanya ke batu. Apabila ditanya kepada Jibril, Jibril menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dikata balasan bagi umat kamu yang mengabaikan solat, yang meninggalkan solat. Tuan-tuan, sebab solat ni isu yang memang perlu diberikan perhatian. Sebab selalu saya ikut pandangan Datuk Dr. Fadilah Kamsah yang buat kajian, orang yang sembahyang di Malaysia ni sekitar 18 hingga 21% saja. Orang yang betul-betul menjaga sembahyang, hujan ke, panas ke, dia tetap menjaga sembahyang. Selain daripada itu sembahyang juga, tapi dia sembahyang masa dekat exam cepat banyak, ataupun masa dia sakit, ataupun masa dia lapar, sibuk tak sembahyang, ataupun dia sibuk biasalah, sibuk pergi pasar tani, lama-lama lah sekali tak sempat sembahyang maghrib. Dia kata, kita kotor aje lah. Ini budaya orang Melayu ni, dia suka sangat menghayati mazhab qada, sikit-sikit qada. Itu kan. Maknanya sembahyang ni isu yang besar sebenarnya. Kajian yang sama dibuat oleh Dr. Muhammad Kamil Abdul Majid tentang amalan beragama masyarakat kota. Peratusannya hampir sama, tak lebih daripada 25%. Dan kita kena ingat, sembahyang ni di antara pasak terakhir umat Islam. Dalam satu gambaran tentang masalah umat Islam akhir zaman, Rasulullah menyatakan akhir zaman manusia
Muslim pada masa itu dia mudah menanggalkan sesuatu yang berkaitan dengan syariat dan undang-undang. Itu perkara yang awal yang ditinggalkan oleh umat Islam. Dan yang terakhir sekali ialah semayang. Mana semayang ni masak terakhir. Kalau dah tak semayang ni memang problem lah. Sebab itu saya selalu recall balik kepada apa yang berlaku di Bosnia. Semasa umat Islam diganyang di Bosnia dahulu, yang kata orang Bosnia kebanyakannya meninggalkan ajaran Islam. Semayang pun jarang masa tu. Dah jadi barat betul dah. Kalau nak tahu dia, kalau orang lelaki nak tahu dia Islam tak Islam, tengok dia bersunat tu tidak, itu je. Dan dia bangga sebagai seorang Muslim. Tapi bila berlaku musibah tu, mereka kembali semula kepada Islam. Itu dia tuan. Maknanya nak tunjukkan bahawa semayang ni merupakan isu yang penting sebenarnya. Walaupun semayang ni tuan-tuan, kalau tengokkan orang macam saya paling tinggi 10 minit campur dengan ambil air semayang. Campur dengan air semayang kan, 10 kali 5, 50. Maka kita menghadap Allah secara formal hanya sejam. Takkan kedekut sangat Allah beri kita 24 jam. Kita nak guna 1 jam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang minimum dalam hidup tu, yang minimum dalam bentuk yang minimum. Sebab itu saya kata bab sembahyang ni memang dalam konteks itu kita harus memberikan penekanan semula mungkin diberikan sekolah, dekat keluarga dan sebagainya. Sebab sembahyang ni kalau kita jaga dia, dia jaga kita. Mudah. Sembahyang ni kalau kita jaga dia, dia jaga kita. Kita kalau dah mula sembahyang ni, nak tinggal sembahyang tu masya-Allah. Dan kita rasa sayang, kita rasa berdosa, kita rasa bersalah dalam bentuk yang ada. Tapi nak sampai hak tu, itu yang memerlukan hati-hati. Sebab itu sembahyang ni Rasulullah sebut kena ajar ketika berumur 7 tahun. Puasa Rasulullah tak sebut. Tapi kita pulun buat puasa. Budak tadika bangun sahur, tengah malam-malam suruh puasa kan, melepek budak tu. Tapi kita tidak begitu dengan sembahyang. Maknanya orang kita ni dia mesra puasa. Kita tahulah dia mesra puasa sebab dia nak raya. Orang kita ni bergantung dengan raya. Bergantung dengan raya, kau faham kan? Masya-Allah. Pemegang mohon raja-raja tak istiharkan dia. Bila tarik puasa, sikit pas raya dah habis. Hari ini saya recall baliklah masa balik Islam, masa tahun 70-an. Memang masa ni saya dah mula ni nak pergi ke Pulau Raya masa tu beli tiket bas. Kita insya-Allah. Maknanya begitu. Tapi memang puasa ni seronok tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah menggambarkan puasa ni sesuatu yang menggembirakan. Kita bergembira ketika berbuka dan kita bergembira insya-Allah kita bertemu dengan Allah nanti. Dua kegembiraan. Sebab itu kita seronok. Terutama ialah masa buka puasa ni seronok. Terutama adik-beradik ramai. Tunggu setengah jam lagi sebelum azan nak cuk lauk yang tak banyak. Itu seronok adik-beradik ramai kan. Adik-beradik seorang dia tak adalah, dia berlawan dengan kucing. Berampas lauk dengan kucing. Tak seronok adik-beradik ramai ni. Nikmat je tuan. Sebab tu kalau orang muda lagi biar beranak ramai lah. Orang lelaki tak pun perempuan. Saya taklah ramai dengan anak baru 8 je. Yang kedua, baginda bertemu dengan satu kelompok dalam peristiwa tersebut ialah golongan yang tidak berpakaian. Golongan ini yang beritanya ialah golongan yang bukan bayar zakat. Bayar zakat. Sebab dia kedekut sangat. Maka pada masa tu dia telanjanglah. Zakat ni saya selalu beritahukan, dia bukan tinggi, bukan banyak anak pun 2,5% je. Jauh lebih rendah daripada GST. Tak, saya tak kata GST tak betul. Saya beritahu dia lebih rendah daripada GST. Dan zakat untuk orang terpilih. Orang terpilih zakat ni kan, dia lebih sikit maka bayar zakat. Banding dengan GST kan, GST orang apa kena, apa kena. Yang tu saya tak setuju dengan GST tu. Sekarang ni boleh cakap lah. Ini dalam forum pejabat saya, jabatan saya tu, di antara isu yang dengan disentuh, dia sentuh lah dalam forum dia. Bak lain boleh sentuh, yang tu jangan sentuh. Syarat dia. Tak apalah. Saya sebut ni sebab saya
concern dengan apa, keluh kesah rakyat. Okey. Yang ketiga, baginda bersua dengan satu kelompok yang sedang memikul kayu api. Semakin tak larat, semakin dipikul. Golongan, Abu Litani inilah golongan yang suka sangat menerima amanah dan tanggungjawab, tapi gagal melaksanakan amanah dan tanggungjawab. Pantang ada jawatan kosong, lobi tu, lobi. So, amanah dalam bentuk yang demikian. Sebab dalam konteks Islam, amanah tu akan dipersoalkan. Kan? Sebab itu saya selalu buat contoh, Sayyidina Umar pernah menasihatkan putera ni, kalau ada orang nak mencalonkan khalifah, jangan terima jawatan khalifah tersebut. Cukup dengan seorang Umar saja yang mungkin masuk neraka kerana tidak melaksanakan keadilan. Tahap Sayyidina Umar, tuan-tuan, di antara khalifah yang paling adil bagi saya. Sebab itu dia mengisytiharkan, jika kalau ada kambing yang mati di hujung negara, dia harus bertanggungjawab terhadap kematian kambing itu. Kita runtuhlah pembangunan itu, tak ada orang bertanggungjawab, kecuali orang yang bertanggungjawab itu berada dalam runtuhan itu. Kalau Jepun lain kan, Jepun kereta api berlanggar saja menteri letak jawatan tu. Jepun. Kita lambat lagi lah sebab tu. Sebab itu amanah ni menjagalah. Sebab itu saya dalam suasana sekarang ni, saya masih lagi mendoakan supaya orang yang menjaga tabung haji itu jaga betul-betul. Jangan tabung ke mana, haji ke mana. Tuan-tuan, saya sebut tabung haji sebab tabung haji ni dia rapat di kampung. Yang menghidupkan tabung haji itu bukan toko korporat dahulu. Petani, nelayan, penori getah yang masuk RM10 sebulan, hinggalah dia jadi syarikat yang begitu dominan dan besar. Hinggakan harta ni sekali baru 56 bilion. Sebab itu jangan khianati dalam hal ini. Saya tak ada kata, saya ni tak adalah tersangat, tapi saya rasa begitu harus. Sebab dia di antara institusi umat yang hampir semua orang terlibat. Tabung haji ni hampir semua orang terlibat bagi saya. Kita kadang-kadang nak dapat cucu, beri duit 100 setengah kat cucu tu, masuk tabung haji tu kan. Itu kan. Tokoh korporat dia nak jadi pengurusi baru dia masuk pemilik. Bukan dia lah, orang lain. Sebab saya masuk tabung haji, saya boleh klaim saya masuk haji pada tahun 1976. 76 tu kan, silap-silap pengurusi tabung haji tak lahir masa tu. So kita kena jaga amanah tu. Begitu juga dengan amanah-amanah yang lain. Amanah agama sebagai contoh. Amanah agama dalam bentuk itu. Sebab kalau kita tak mempertahankan hal-hal yang demikian itu, dia akan bertambah surut dalam kehidupan. Kemudian baginda juga bersua dengan satu kelompok yang berenang dalam darah dan nanah. Kelompok ini ialah golongan yang suka makan riba dan harta yang tidak sah. Makan riba dan harta yang tidak sah. Riba ni ialah insyaAllah kita bebas daripada riba. Boleh buat. Sebab itu saya rasa dengan perkembangan kaedah muamalat Islam sekarang, saya rasa kita boleh membebaskan diri kita daripada apa jua amalan yang bersifat riba. Sekarang dulu susah kan, hanya bank Islam. Tapi sekarang ni saya rasa hampir semua bank ada urus niaga secara syariah. Counter syariah tu ada. Saya bergembira dengan aspek tu kerana dia sekurang-kurangnya membebaskan anak-anak kita yang bekerja dalam sektor perbankan. Dan saya ingat UiTM satu-satunya IPT yang mengeluarkan diploma perbankan. Bayangkan kalau kita tak ada alternatif yang berteraskan kepada Islam. Dia orang terlibat dalam sektor yang memang Allah istilahkan sebagai jenayah perang. Allah memerangi riba. Dan itu, so saya rasa cukup bagus. Dan kita mengharapkan, saya rasa pendekatan Islam itu akan lebih dominan dalam sistem perbankan. Dan dalam konteks peribadi, saya rasa boleh, kita tak ada masalah dah sekarang ni kan untuk buat apa-apa pinjaman dan sebagainya. So itu jadi kita hayati. Kalau
dia ada je sedap. Sokong tak aku. Saya prefer bila je kalau awak nak offer apa-apa yang bernada insurans, pastikan dia bernafaskan takaful. Tak kira apa pun. Kalau berlaku sibuk semua. Takaful ikhlas, takaful tak ikhlas. Takaful kan? Sebab dia satu bisnes yang besar. Dan kalau kita buat dengan cara yang betul, saya panggil begitu. Okey. Lepas tu makan harta yang tidak sah, termasuk harta anak yatim. Kecuali harta anak yatim di Negeri Sembilan tu je lah. Tak seri pada si yatim. Dia belanja dia makan. Apa juga kadang lambat juga. Kadang gelap balik rumah dalam bilik air pun gelap tu. Pick up sini sikit. Sebab saya masa saya belajar dulu dia antara subjek yang saya benci tapi kadang-kadang akhirnya saya minat. Subjek mana? Logik. Okey, yang kelima. Baginda bersua dengan orang yang makan daging busuk sedangkan dia ada daging yang cantik. Ini orang zina. Maknanya fenomena umat Islam akhir zaman ialah fenomena kebejatan sosial dari sudut hubungan jantina. Maksudnya sebab itu dia angkat tema ini. Dan ini saya rasa satu fenomena dan kesan ini cukup besar. Apabila perzinahan ini berlaku, kita tak tahu dah keturunan manusia rosak kan. Macam keturunan kambing. Kambing A kahwin dengan kambing B, dapat kambing C. Kambing A ni nikah pula dengan kambing C, kahwin pula dengan kambing C, dapat kambing D. Kambing D tu jadi bengong nak tak. Nak kata ayam ketuk masa tu. Macam tu. Dia ketuk lah ni. Sebab itu Islam tu dia kira dari seperti ini. Zina. Kerana zina akan berkembangnya generasi yang tidak sah taraf. Itu istilah moden lah, istilah juga kan. Padahal anak zina sebenarnya, tapi kita nak cantikkan kata anak yang tidak sah taraf. Ramai tu kan. Berlakunya penderaan kanak-kanak, pengabaian kanak-kanak. Baru ni kan, keratan kanak-kanak, 15 keratan. Itu confirm saya rasa. Itu bukan anak yang biasa. Jarang orang ni kalau anak dia betul-betul dia nak kerat macam tu. Memang anak yang tidak dikendaki. Dan bentuknya. Dan ini saya rasa kesan kepada masyarakat. Bila zina ni berkembangnya AIDS sebagai contoh. Sekarang orang tak bincang AIDS dah sebenarnya. Sebab dah bulu telinga bincang. Ataupun mungkin banyak sangat kes AIDS. Dan kita kena ingat AIDS ni tak semesti kena kepada orang yang jahat. Tak semesti kena kepada orang yang jahat. Kita kadang-kadang jadi pemurah sangat tengok orang yang accident tu orang kena AIDS, ada AIDS. Kita ni jenis pemurah bantu dia. Kemudian, ialah takkan nak pakai sarung tangan. Kita luka hari tu, tak mustahil kena. Dan berapa kes saya rasa di Faham pun ada satu kes dan di Kedah pun ada satu kes dalam bentuk ini. Sebab itu Allah bila nak, sebab itu baru kita faham bahawa kalau Allah nak menurunkan bala, dia tak kena bala kepada orang jahat, orang baik pun kena. Macam banjir lah. Mana ada rumah tak imam tak kena. Pusing je, tempat lain kena mereka. Mana kalau Allah nak turunkan dalam bentuk demikian, macam juga isu-isu yang demikian, maknanya tidak semesti orang jahat. Sebab itu zina ni merupakan satu fenomena yang amat menggerunkan sebenarnya kalau kita tengok dengan lebih detail. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam juga diperlihatkan tentang 3 kesalahan yang melibatkan lidah secara spesifik. Yang pertama sekali, golongan yang memotong lidah, iaitu golongan yang suka berbohong. Maknanya fenomena akhir zaman ialah fenomena pembohongan. Sebab itu Rasulullah mengisyaratkan di antara fenomena akhir zaman ialah berkembangnya pelbagai bentuk fitnah. Fitnah ni salah satu isu dia ialah pembohongan. Fitnah kan, bohong. Bohong problem dia gunakan lidah.
lidah ni pelambangan je tuan. Dia bukan mana lidah tu. Mungkin tulisan, mungkin surat khabar, mungkin internet, mungkin portal. Sebab surat khabar pun ada lidah pengarang. Kan? Lidah pengarang. Sebab tu saya tak percaya sangat surat khabar ni kan. Adalah benda yang saya percaya, tarikh dia, hari dia, itulah. Kalau keputusan 4 nombor ekor confirm betul, keputusan bola sepak faham dulu lawan berapa mengenakan, itu betul. Yang lain belum tentu. Kalau muka depan biasa tak betul. Betul kan? Depan. Kalau dibuat kenyataan, hubungan saya tak ada masalah. Maknanya ada masalah ke tu? Saya tak ada masalah dengan orang tertentu. Itu ada masalah ke tu? Sebab secara logiknya menafikan perkara yang tidak perlu satu pengesahan. Menafikan perkara yang tidak perlu itu satu pengesahan secara psikologi, secara mantik. Okey, apalah, bolehlah baca. Saya suka, saya suka baca tapi tak suka beli. Baca free je. Tapi kena baca sebab apa ni sebenarnya? Sebab perempuan ni kita nak tahu darjat mengarutnya tu. Sebab itu kita harus membaca. Membaca itu tidak mesti kita terima secara mutlak. Baca. Yang keduanya, golongan yang suka mencakar muka. Golongan inilah golongan yang suka mengumpat. Ronok ni mengumpat ni, dia mana ada kursi. Lepas satu bab, berbuat. Sekarang kita tak boleh istilah mengumpat, kita guna istilah gosip. Sebab tu ada majalah gosip. Kalau sebut majalah mengumpat, tahu tak boleh. Kita ni pandai mencantikkan. Zina kita sebut anak tidak sah tak. Kan anak zina tu kita cantikkan istilah dia. Munafik kita kata hipokrit. You ni hipokrit ke? Oh tidak. Coba sebut you ni munafik, kau buat malu. Tapi hakikatnya begitu. Kita ni memang cantik, pandai mencantikkan istilah-istilah supaya dia nampak cantik. Dan itu memang gambaran tu dalam kehidupan. Kita tak sebut janda kan, kita sebut ibu tunggal. Tapi istilah ibu tunggal sebenarnya dia kita ciplak daripada barat. Di barat memang ada ibu tunggal yang memang tak ada suami. Sebab itu ibu tunggal tu dia ada konotasi yang negatif dari seluruh konsep dia. Kalau kita sebut janda, confirm dia ada lelaki sebelum ini. Tapi ibu tunggal dia tak semesti. So maknanya single parent ni satu istilah yang ini kadang-kadang kita seronok menggunakan istilah orang yang kita tak kritis menerima konsep itu. Menerima konsep itu. Tak apalah, biarlah Menteri Hak Wanita bercakap. Wanita dengan perempuan ni lain. Apa beza wanita dengan perempuan? Wanita ni ada kelas. Perempuan ni biasa melambangkan penjenisan. Sebab tu kalau orang tanya, cucu ustaz yang ketiga ni perempuan ni, dia tak kata wanita. Saya tak kata saya dapat cucu wanita. Saya dapat cucu perempuan. Unik, bahasa Melayu ni. Perempuan dengan wanita tu lain. Lepas tu perempuan kalau dia nak maki orang lain, dia sebut perempuan kan. Dia tak sebut wanita. So maknanya begitu. Dia ada konsep-konsep itu. Tuan-tuan saja saya bincang bahasa Melayu sebab saya secara psikologi didera oleh bahasa Melayu. Sebab saya tak kredit bahasa Melayu sekarang. Sekarang saya dendam dengan bahasa Melayu ni. Lepas tu akhirnya saya cinta pada bahasa Melayu. Dan berkaji bahasa Melayu. Sebab tu kalau kita benci pada orang, jangan benci sangat. Sila-sila kerja cinta. Sebab tu kalau kadang kita kutuk orang tu lala sekali, nak rapat tu lala sekali jadi kawan baik tau. Itu saya setakat ni macam tu lah dia bukan. Kalau nak kutuk orang tu kira paling tinggi 60% tu dah lah. Ini 90.9%. Untuk lala sekali dia pun terbalik macam tu pula. Jangan juga. So maknanya cakap betul. Lepas tu baginda juga bertemu dengan lembu.
yang nak keluar ataupun nak masuk daripada lubang yang kecil ataupun disebut sebagai jarum. Ini gambaran kepada orang yang suka cakap besar. Cakap besar, ego besar. Cakap besar ni kali dia lambang kepada kesombongan. Orang cakap besar ni lambang kepada kesombongan. Sebab itu cakap besar ni tak boleh. Makhluk halus membalas kita cakap besar. Kita cakap besar ni guna senyum. Silat-silat balik sini 2 minggu senyum lagi tu. Tak suka makhluk halus marah juga. Maknanya nak tunjukkan bahawa sifat itu tak elok. Sebab itu Nabi itu lembut cakap. Mesejnya mungkin kasar tapi bahasanya halus. Bertemu dengan pak saudara, ya Ami, wahai pak saudara tu. Maknanya kalau bahasa kita, Pak Ngah lagi, sebut kepada Abu Lahab tu, Pak Long, Pak Usu. Kalau macam kita sebut, bapak tahu ni, pak saudara ni. Tak boleh bahasa dia. Maknanya begitu dalam kehidupan kita. Maknanya bahasa cakap besar tak boleh. Sebab dia cakap yang santun. Apalagi dia lambang kesombongan lah. Sebab itu orang zaman dulu begitu bisik dan begitu halus. Saya kalau ditakdir, kalau diizinkan Allah, nak pergi ke Kuantan besok. Kalau diizinkan Allah. Sebab itu lambang kepada cakap yang berlapis. Ada nilai-nilai tawakal di situ. Berserah kepada Allah. Orang cakap besar ni dia macam dia segala-galanya. Lepas tu mengungkit pula kan. Tak bincang. Dalam gaya ni ayah saya yang buat ni. Okey. Seterusnya yang kelima, menurut nota saya lah. Nota tuan-tuan ada satu saja. Yang kelima ni, Rasulullah juga digambarkan tentang satu cabaran bersifat luaran umat Islam. Tadi masalah dalaman, tak sembahyang, mengabaikan zakat dan sebagainya. Sekarang ni kita juga dipaparkan dengan cabaran luaran. Sebab bagi saya, di depan kita ni ada dua cabaran, dalaman dan luaran. Sebab itu Rasulullah juga mengisyaratkan melalui petunjuk Isra dan Mi'raj ni tentang cabaran luaran. Di antaranya cabaran golongan Yahudi, digambarkan seperti satu suara yang mengganggu perjalanan baginda. Tapi sekarang kita berhadapan dengan Yahudi. Sekarang Yahudi ni memang bangsa yang cerdik tapi jahat. Cerdik tuan-tuan, dia orang tak ramai. Yahudi saja kalau campur seluruh dunia 20 juta je kot. Mungkin paling tinggi 40 juta. Sebab Yahudi ni dia eksklusif. Eksklusif. Dia boleh mempengaruhi kita sebagai pemikiran macam Yahudi, tapi kita tak boleh jadi bangsa Yahudi. Kecuali kita ni betul-betul bermanfaat untuk dia, dia boleh lah. Tapi bukan senang nak kahwin dengan orang Yahudi. Dia memang tertutup. Dan kita kena faham, Yahudi itu dialah bangsa, dialah agama. Selain daripada Yahudi tak ada macam tu. Islam bukan bangsa, Islam agama. Orang Arab boleh, orang Yahudi kalau dia masuk Islam boleh jadi Islam. Tapi Yahudi dialah bangsa, dialah agama. Itu maknanya dia punya hebat. Sebab dia mengakui doktrin bahawa dia maknanya bangsa pilihan. Dia bangsa pilihan. Sebab itu kita ni dianggap sebagai macam kambing-kambing saja yang boleh diperlakukan sebagaimana yang dikenaki oleh dia orang. Itu dia punya doktrin. Okey. Apa tu? Itu Yahudi. Lepas tu kita juga berhadapan dengan cabaran Kristian, sebagaimana yang diisyaratkan melalui cabaran gangguan perjalanan baginda daripada sebelah kiri. Dalam perjalanan tu ada suara nak mengganggu baginda. Maknanya kita berhadapan dengan Yahudi dan Kristian. Sebab itu Allah menyatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak mungkin dan tidak mungkin walan tarda, tidak mungkin Yahudi dan Kristian itu redha kecuali kita mengikut langkah-langkah mereka. Maksudnya kita ikut langkah-langkah mereka. Mengikut langkah-langkah mereka itu tidaklah semestinya jadi Yahudi, jadi Kristian, tapi kita ikut budaya dia. Betul kan? Sebab itu dalam hadis yang lain, di akhir zaman nanti Rasulullah menggambarkan bahawa umat Islam ini akan mengikut langkah-langkah Yahudi itu, langkah selangkah. Itu kan dia orang masuk lubang biawak pun kita ikut.
Betul lagi Pak, budaya Yahudi. Budaya Yahudi macam mana? Bersifat ego, rasa kita ni lebih hebat daripada orang. Itu ciri-ciri Yahudi. Yahudi kan macam tu. Lagi, apa sifat Yahudi? Banyaklah macam saya ni lah. Maknanya Yahudi dan Kristian itu takkan redha kecuali kita mengikut langkah-langkah mereka. Langkah-langkah kita ikut sikit-sikit kan. Cara sambut tahun baru, sambut cara hari lahir. Dah umur dekat 100 tahun dah, sempat lagi tiup lilin tu kan. Kesian orang macam tu. Silap-silap lilin tak padam, dia padam dulu. Saya tak kata haram, tapi maknanya begitu. Maknanya kita mengikut dah jaga dia orang. Orang Kristian sembahyang seminggu sekali, kita pun suka. Ada orang kita begitu kan, sembahyang Jumaat je. Gitu. Sembahyang Jumaat je. Ada orang tu 2 kali je setahun pergi masjid. Ada orang tu sekali seumur hidup, itu pun orang bawa. Kalau tak bawa, tak buat, tak pergi masjid. Kalau ikut dia, tak nak pergi pun. Bukan maknanya begitu. Okey. Seterusnya baginda bertemu dengan satu kelompok yang digambarkan seperti kayu api yang menghalang perjalanan baginda. Ini disebut sebagai cabaran dan golongan yang akan menghalang kerja-kerja dakwah. Maknanya dakwah ni bukan free juga. Sebab itu cabaran dakwah ni besar. Kadang-kadang orang rapat dengan kita. Orang rapat dengan kita, isteri kita. Ya abang jangan ceramah kuat sangat lah, nanti kena tukar. Psikologi. Maknanya dia punya halangan. Dia tidaklah ya, kayak apa kita boleh langkah dia, tapi maknanya dia akan memberikan kesan sebenarnya begitu. So, betul lah benda-benda lain kan. Betul lagi benda-benda lain lah. So, dakwah ni memang sebab itu selalu disebut bahawa dakwah ni, perjuangan kebenaran ini tidak dihampar dengan permainan merah. Tengoklah sahabat-sahabat yang nak tahankan Islam di Myanmar sebagai contoh itu. Sebab itu dia ada cabaran dia dan sebagainya. Kadang-kadang cabaran kita dan sebagainya. Kadang-kadang cabaran itu bersifat kebendaan. Kalau orang dera kita dari sudut fizikal, mungkin kita tahan. Tapi kalau orang memberikan balasan kebendaan, belum tentu. Sebab dugaan tu banyak. Dugaan tu sama ada dalam bentuk penyiksaan ataupun dalam bentuk mungkin juga pujian, mungkin juga dalam bentuk kebendaan. Kecuali kalau orang tu memang hebatlah, macam yang dilakukan yang dihadapi oleh Presiden Mursi. Relax je keruk tu. Anak saya memang follow dia dengar ceramah dia. Dia lepas dijatuhkan hukuman mati tu, dia ceramah kepada hakim tu. Allahu Akbar. Saya rasa berapa lama je. Relax je keruk ni. Maknanya itu dan usaha untuk menghapuskan itu memang dilakukan. Sedangkan dia menang secara demokratik. Sebab itu ada orang tak percaya kepada sistem demokrasi. Dia menang secara demokratik tapi dinafikan. Dengan syarat kerana dia nak menegakkan Islam. Itu mesti punya kes. Termasuk juga Qadawi terakhir ni. Padahal Qadawi ni tak adalah politik sangat pun, tapi dia antara figure yang memberikan pengarahan-pengarahan dari segi ilmu kepada umat Islam. Itu Qadawi. Sepatutnya kita memberikan sokongan supaya mempertahankan Qadawi dan sebagainya begitu. Sebab Qadawi di antara tokoh makna hijrah negara kita. Mesti takat ni tak beri lagi lah. Tapi Qadawi confirm. Dan pemikiran Qadawi itu saya rasa agak dominan dalam dunia akademik di Malaysia, dalam pelbagai bidang dan sebagainya. Yang keempatnya, baginda juga bersua dengan cabaran dunia. Dunia ini digambarkan seperti perempuan tua yang sudah bongkok 3. Sebab itu dunia ni kadang-kadang memikat tuan-tuan, walaupun dia tua bangka, tapi suara dia macam suara anak dara. Kalau tak tengok betul, kita ingat macam suara Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti dah kahwin kan? Bukan macam tu lah. Ada beza orang kahwin dengan tak kahwin suara dia. Saya rasa ada beza. Suara
pagar sebenarnya. Dia layan. So maknanya dunia ni memang memikat. Dan kadang-kadang dia menyebabkan kita ni tertahu dengan dunia dan sebagainya. Selalu saya buat contoh lah. Kalau musim harga tak mahal dulu, mungkin ada orang tak pernah subuh harga dekat RM10 sekilo dulu. Sebab dia nak habis 3 lot di kampung. Sini sana sini. Contoh dia maknanya kali tu je. Kadang-kadang kali dunia kita meninggalkan perkara yang wajib. Kali dunia, terutama dalam sektor-sektor yang kritikal. Sektor yang kritikal. Contoh dia, kita terlibat dalam sukan sebagai contoh, bukan senang. Nak pakai pakaian yang tutup aurat tu bukan senang, bukan. Ialah beri alasan belaka lah. Boleh Ustaz, ini darurat ke tu. Bolehlah pakai apa di antara pusat dan lutut tu. Tafsiran dia, apa yang di antara pusat dan lutut, bukan di antara pusat dan lutut. Itu orang kata pakai seluar pendek tak apa dia. Dia beri alasan lah. Kalau kita pakai seluar panjang dia susah Ustaz lagi. Pergerakan tak hebat. Saya selalu sebutlah, kalau kita jenis tak pandai bersukan, bertelanjang, bukanlah. Dulu kita menang tahap Asia ke Rukaiyah saya menang. Tahap Asia 100 meter. Itu tak aurat. Berjilbab lagi. Menang. Berbanding dengan pelari Malaysia yang hampir telanjang. Kalah. Maknanya alasan saja. Tapi oleh kerana sistem itu kita tak kawal, kan? Itu jadi masalah. Maknanya sistem sukan di peringkat antarabangsa tu, dia menentukan peraturan. Yang tu yang menimbulkan masalah. Dan ini sepatutnya diselesaikan oleh OIC yang saya sebutkan tadi. Maknanya kita boleh buat sukan di peringkat OIC dengan mengukakan tata cara berpakaian dan adab yang sesuai dengan Islam. Macam tu. Kita tak bincang sebab ini semua tugas Menteri Luar. Betul kan? Saya kadang-kadang fikir benda yang kita tak layak fikir kita. Tak apalah maknanya kan. Itu sebenarnya makna peranan OIC itu penting. Itu model sukan ni. Tahulah kita boleh tengok macam tu. So maknanya terlibat dengan sektor itu bukan senang tau. Kalau kita terlibat dalam sektor biasa tak ada masalah. Sektor kita terlibat dalam perfilman sebagai contoh. Macam mana kita nak melahirkan filem yang patuh syariat? Skrip okey dah. Tapi mungkin dia punya penerbit okey dah. Tapi mungkin pengarah tak faham. Sebab itu kadang-kadang tengok filem-filem sekarang, saya tak tengok sangat sebenarnya. Namanya Masya Allah, macam nak masuk syurga belaka. Tasbih cinta lah sebab, tapi dia punya konten dia tidak melambangkan Islam. Dan saya rasa itu satu fitnah baru sebenarnya. Satu fitnah baru. Orang inilah filem Islam sangat pun. Satu isu, maknanya kerja untuk Islam ni semakin mencabar sebenarnya. Itu kalau kita fikir dalam konteks untuk membuat penyelesaian. Saya fikir dalam bentuk yang begitu. Bukan dalam bentuk kita kutuk, memang seronok kutuk ni. Tapi bagaimana kalau kita nak melahirkan solution yang ada? Contoh dia, kalau kita besok berjaya menubuhkan negara alam Islam di Malaysia ni, apakah kita prepare? Kita harus berprepare membicarakan sekali konten dalam konteks Kementerian Penerangan. Filmnya siapa dan sebagainya begitu. Saya berfikir macam itulah juga. Sebab fikir itu free itu kan. Ini berfikir pun makan tak nak tahu kan. Cita-cita tak ada. Allah. Cita-cita ni free, cuma menasabah aje. Kalau tak menasabah tu dia bazir. Macam sebab itu saya daripada kecil tak cita nak jadi sultan. Bazir. Silakan kenapa free. Mana ada nak jadi sultan. Tapi menasabah lah. Sebab itu cita-cita yang kita nak buat tu dia mesti smart. Tak ada ikut mazhab Dr. Fadilah Khamzah kan. Specific, measurable, attainable dan time frame. Mesti ada jangkauan. Kita tak ada. Kan? Nak dapat apa perfection ni? Cukup makan sudah lah Ustaz. Itu memang fail orang macam tu. Matlamat dia pun dah gagal. Sebab cukup makan kadang-kadang bagi orang yang standard mungkin semua A tu cukup makan. Bagi orang macam saya mungkin semua C dah okey dah tu cukup makan. Jangan D. Ini konsep dia. Sebab itu dunia ni harus ditangani. Sebab itu dalam Islam
kita harus menguasai dunia. Kita harus menguasai dunia. Kita harus menjadi tuan kepada dunia, jangan menjadi hamba kepada dunia. Itu sangat penting. Barulah kita boleh olah dunia ni supaya akhirnya dunia ni memberikan manfaat di akhirat. Itu penting. Itu perspektif penting. Sebab itu kita harus melihat dalam bentuk semua yang kita lakukan di dunia ini sepatutnya dia memberikan implikasi yang positif di akhirat. Sebab itu dalam seorang Muslim itu semua yang dibuat dia dapat pahala. Semua dibuat dia dapat pahala. So, kita patutnya itulah. Susah kalau begitu, tapi ialah sebab syurga itu bukan murah sangat. Syurga itu bukan murah sangat ya. Sebab itu usaha nak jadi baik itu memang susah. Sebab usaha lah setakat yang mampu. So dunia ni tuan-tuan, kalau kita kejar dia, dia lari. Kalau kita kejar dia, kita akan tinggalkan dia. Akhirat tu walaupun kita benci, kita akan bertemu dengan akhirat. Tapi kerana ada orang ni kejar dunia, nak nama dan sebagainya. Okey. So dunia ni kena tengok macam tu lah. Lepas tu bagi dia juga bersua dengan golongan yang digambarkan seperti lelaki tua. Golongan ini disebut sebagai iblis yang akan mengganggu manusia. Maksudnya iblis ni akan bersedialah mengganggu manusia dengan keadaan yang bagaimana sekalipun. Kalau orang cerdik, cara orang cerdik. Kalau orang jahil, cara orang jahil. Kalau banyak amal, cara banyak amal. Dipuji juga. Awak ni paling amal dia ni di kampung ni, awak lah paling banyak sangat pahala. Itu berperasan. Jadi orang jahil, cara jahil. Kita jangan belajar sangat dah begitu. Sebab ilmu ni kalau tak diamalkan, tak ada faedah juga. Baik kita pakat jahil lah. Kita pun bila itu kan, maknanya dia akan masuk setiap orang. Orang kaya dia kaya. Kaya, dia hasut juga orang kaya. Tak payah belanja sangat sebenarnya. Tak payah sedekah sangat. Orang kaya. Awak kaya ni bukan senang tau. Nak jadi jutawan ni daripada dulu bukan senang kan. Tan Sri Lim Goktung tu, dia jadi jutawan ni bermula dengan dia jual nasi, dia jual mi goreng di Petaling Street. Sejarah dia, saya study tu kan. Walaupun tak kaya tapi kurang saya tahulah bahagianya orang kaya tu. Dia punya proses dia. Saya suka macam tu. Saya suka nak kaji orang hebat tu begitu, orang daripada kosong. Bukanlah saya nak kata kena study dengan dia tu, bukan nak kaitkan dengan dia punya kasino dan sebagainya. Tapi maknanya orang tu dia bermula dengan kosong. Dia memang dedikasi. Tapi kalau anak dia dedikasi. Dedi yang kasih. Dedikasi itu macam mana dia menampak daripada kosong menjadi orang yang hebat. Tapi anak dia biasalah. Itu yang kita dengar, saya selalu cerita tu kan. Di Pulau Pinang tu ada orang ni ayah dia sedikit tak bergaya sangat. Anak dia bergaya. Jutawan lah. Orang tanya, Tan Sri, kenapa Tan Sri tak bergaya? Dia kata memang saya tak bergaya sebab saya memang anak orang miskin. Anak saya dia bergaya sebab dia anak orang kaya. Cara dia jawab tu menusuk tolong sonsok. Dia memang yang betul-betul usahawan yang berjaya, bekerja betul-betul, dan dia memang anak orang miskin. Sebab itu dia tak pandai bergaya. Anak dia, cucu dia, Masya Allah bergaya lah. Sebab semua tu anak orang kaya. Dan ini sebenarnya masalah yang kita hadapi sebenarnya. Generasi kedua dan ketiga kita dalam bentuk yang ada. So itu jadi masalah. So iblis ni memang macam tu, dia akan mempengaruhi kita. Tapi dia lah nak buat macam ni, hadapilah. Kalau dapat boleh baca buku Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bincangkan soal bagaimana belitan iblis dalam mempengaruhi manusia. Satu buku tebal, Talbis Iblis. Okey. Tuan-tuan dan puan, dekat pukul 9 ni. Walaupun saya memang dapat permit untuk ceramah sampai pukul 12. Pukul 12. Tak boleh cakap banyak kan. Letih. Saya memang letih hari ni. Tapi waktu jam juga tadi. Okey, yang terakhir dia. Tak berapa kali yang terakhir. Yang terakhirnya, mutiara daripada Ramadan ke, daripada Isra Merah ini adalah solat. Solat mutiara dia. Ya, kita kena jaga. Allah panggil Rasulullah SAW untuk membuat solat.
solat, maknanya mensyaratkan besarnya semayang, betapa begitu susah hatinya baginda apabila dia minta untuk mengurangkan semayang daripada 50 kepada 5, kan? Dengan nasihat Nabi Musa, dia punya riwayat dia tinggal sampai 5 tu pun menurut riwayat ni Nabi Musa suruh jumpa lagi. Tapi ialah Rasulullah kata dah daripada 50 tinggal 5 takkan nak dapat 1 pun. Itulah lebih kurang ini. Tapi balasan daripada amalan kita tu masih lagi dia punya fadilat dia 50 waktu. Sebab itu kita kena jaga untuk semayang. Ini nombor yang kita kena ingat sangat, 2, 4, 4, 3, 4. Itu 2, 4, 4, 3, 4. SMS yang jangan kita tinggalkan semayang, kan? Tapi memang semayang ni susah tu, kan? Memang dia tu nak suruh lekat semayang dan sebagainya. Tapi yang nanti insyaAllah kita doa lah supaya kita melahirkan generasi yang concern tentang semayang dan sebagainya, kita sehingga menjaga hal-hal yang sifat semayang. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, banyak lagi lah kalau kita nak kaji tentang Isra' Mi'raj ini. Tapi saya juga itu di antara perkara yang harus hayati. Dan sebenarnya Isra' dan Mi'raj ini sebenarnya dia sebagai satu peringatan yang ada kaitannya dengan ibadat-ibadat yang berikutnya. Sebab tu dia macam diatur Syakban, Rejab, betul Syakban, betul Ramadan dan sebagainya. Sebab itu dalam tradisi Melayu pun dia membuat program-program yang menuju ke arah menyambut Ramadan itu. Sebab itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syakban wa ballighna Ramadan, supaya Allah memberkati kita di bulan Rajab dan Syakban dan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Itu dia antara doa yang amat baik untuk kita amalkan. Sebagaimana biasalah, saya kalau anak murid saya dia tahu dah Ustaz Rashid ni, kalau akhir ni dengan 5 perkara tu, ni ingat 5 perkara tu. Yang pertama sekali yang wajib buat, jangan banyak soal. Apa dua yang Allah wajibkan buat, jangan banyak soal. Yang keduanya, apa yang Allah dan Rasul harapkan tinggalkan, jangan buat. Lepas tu selain daripada kita buat yang wajib, tambahkan sedikit dengan yang sunat. Yang sunat-sunat, kan? Selalu yang diperingatkan tentang sunnah yang amat baginda cukup jaga. Semayang tarawih, semayang witir, semayang tahajud, 2 rakaat sebelum subuh. Baginda juga cukup menjaga semayang duha. Baginda cukup menjaga juga bersedekah walaupun sedikit kepada dia. Sedikitlah, kan? Dia datang seorang ni, jangan bagi RM50, ingat sangat. Besok hari Khamis nak pergi pasar malam. Pasal kan berilah, kalau tak boleh RM5 pun RM50 macam tu. Boleh letak RM50 tak apa. Tapi konsisten, istiqamah. Lepas tu balik, kita nak balik daripada semayang Isyak tu, bubuh lagi RM50. Saya rasa yang pentingnya kita nak hari kita tu bermula dengan sedekah yang walaupun sedikit. Nak budayakan begitu. Kalau boleh banyak-banyak tak apalah. Tak boleh buat 10 sen, buat 20 sen dan sebagainya begitu. Kalau tak malu, tak 5 sen lah. Kalau ada 2 sen lagi. Nanti macam tak ada 2 sen, dia beri gula-gula je. Kalau kena GST dapat gula-gula pula. Tak betul tu kalau beritahu kepada pesaka pengguna, tak boleh. Sebab satu biji gula-gula tu tidak melambangkan 5 sen. Mungkin dia 2,5 sen saja. Tapi dia orang ni pandai dibulatkan jadi 5 sen. Okey, lepas tu yang sunat-sunat buatlah setakat yang mampu. Lepas tu yang makruh, tak dapat tinggalkan yang makruh. Lepas tu yang terakhir sekali selalu nak sebut, apa pun yang kita nak buat, kita nak dapat dari Allah SWT. Kita dapatkan bismillah dalam apa yang kita lupa tadi. Buku ni cukup cantik sebenarnya. Buku ni ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Nasir Muhammad Yusof. Buku yang asalnya anda punya Isra' Mi'raj ni anda ambil Haji Ahmad Azam Hanafiah. Buku ni ditulis oleh ni ayah kepada Kak Faizah. Yang dia tulis ni, bunyi lama khutbah Jumaat.
Ini sebagai teks yang lepas tu ada buku-buku baru sebenarnya yang cantik. Yang ni saya rasa anda nak baca sikit. Sebab ditulis oleh Dr. Haji Ahmad Nasir dan ada reference dia agak kuat sebenarnya. Ini sebab tu anda tanya kalau ada orang puan tadi. Ni anda baca buku ni lah. Baginda juga melihat beberapa peristiwa dan aktiviti yang menakjubkan pada malam Isra' dan Mi'raj. Kalau buku ni bertajuk Di Sebalik Isra' dan Mi'raj, muka surat 69. Pertama, Nabi Muhammad SAW melihat sekumpulan wanita yang menangis sambil meraung-raung meminta pertolongan dan belas kasihan, tetapi tiada seorang pun yang datang membantu. Itulah gambaran balasan terhadap wanita ataupun isteri yang lebih suka menghiaskan diri dia untuk tontonan orang lain, bukan untuk suami dia. Kadang-kadang kita selalu buat macam tu kan. Masa nak keluar tu ada sampai setengah jam berhias. Kaum sini lah orang Afrika. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihat segolongan wanita yang mana rambut mereka tergantung ke atas, sedangkan otak mereka dibakar sehingga mendidih. Itulah gambaran balasan terhadap wanita yang tidak bertudung dan tidak menutup kepala dan dipertuntunkan kepada orang yang bukan makar. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat wanita yang mukanya berwarna hitam memakan isi perutnya sendiri. Demikianlah gambaran balasan terhadap penari-penari wanita yang menggairahkan, menarik serta menggoda kaum lelaki agar melakukan perkara yang bertentangan dengan syarak. Nampak perempuan ni Pak. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW melihat segolongan wanita yang kepala mereka seperti kepala babi dan badan mereka seperti berbadan kaldai sedang diseksa. Inilah gambaran balasan terhadap wanita yang suka menabur fitnah, mengacung, mengadu domba, bercakap dusta dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW juga melihat lelaki dan perempuan. Jangan perempuan, lelaki perasan. Okey. Yang ditarik kemeluan mereka ke depan dan ke belakang serta dilontar ke dalam api neraka yang panas menyala, sedangkan muka mereka ditarik dan dipukul serta keluar api daripada badan mereka. Itulah gambaran balasan mereka yang bersifat egoistik, ananiah ataupun takabur dalam masyarakat. Tak boleh lelaki itu perempuan baik kalau dia egois. Sebab itu betul lah dalam satu hadis yang sahih Rasulullah SAW menyatakan bahawa tidak akan masuk syurga seseorang itu jikalau ada dalam diri dia satu zarah daripada kesombongan. Betul ada Pak Tomonya takut juga tuan. Nabi Muhammad SAW juga melihat lelaki dan perempuan yang dimasukkan pembakar daging ke dalam tubuh mereka lalu keluar melalui mulut. Itulah gambaran balasan terhadap mereka yang suka mencaci dan mengejek-ngejek orang lain. Betul mengejek-ngejek tu kan? Itu suka sangat mengejek orang. Mengejek orang dan juga memadan mukakan, padan muka. Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok wanita yang rambut mereka tergantung pada pohon neraka, iaitu pohon zakum, sedangkan api neraka membakar mereka dengan marah sekali sehingga kulit dan daging mereka tercabut. Itulah gambaran balasan terhadap wanita yang membunuh anak dalam kandungannya dan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Islam. Mana fenomena membunuh anak itu berlaku. Nabi Muhammad SAW juga melihat sekelompok wanita yang dikawal dan dibelenggu dengan lingkaran api neraka serta keluar api daripada perut mereka, manakala mulut mereka pada pula dalam keadaan terbuka luas. Itulah gambaran terhadap wanita yang menjadi penyanyi, mendedahkan aurat dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW juga melihat sekelompok lelaki dan wanita di mana mulut dan dubur mereka dimasuki oleh api neraka lalu keluar daripada mulut. Itulah gambaran balasan bagi mereka yang suka memakan harta anak yatim. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok lelaki dan wanita di mana kepala mereka terbenam ke dalam api neraka serta dituang api yang panas mendidih ke seluruh tubuh badan mereka sehingga menggelupas. Itulah gambaran terhadap mereka yang menimbulkan pergaduhan, pertelingkahan dan pertengkaran sesama manusia. Maknanya
daripada yang digambarkan tadi, dia mengesahkan apa yang sebut daripada awal tadi, bahawa duribat alaihimud dhillah aynama tuqifun illa bihablin minallah wa hablin minannas. Ditimpa kehinaan selama mana kalau kita tidak menjaga hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jasri wa ziyadatan qawmi wa barakatan tasri wa rahmatan. Allahumma qulna lana fi sakaratil maut sabat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Rashid di atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Tak ada soalan. Kata itu sebenarnya yang saya berlebat sampai tak ada orang nak soalan. Balik tu. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada program yang akan datang. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.